Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jadi alhamdulillah Ustazah Nuraini Syahbudin, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa khabar semua? Saya doakan harap tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan sihat. Dan saya tengok ni beberapa orang yang saya kenali, Masya Allah, ibunya pun ada, Kak Amy, Selina pun ada, Puan Hafsah pun ada, sebagai orang yang kuat menyokong kami. Puan Hafsah, jazakumullah khairan. Dan Ustazah Hana pun ada, tuan-tuan dan puan-puan lah semuanya ya. Saya minta maaf, ramai lagi yang saya kenali yang ada di sini. Barakallahu fikum. Kak Liza pun ada, Kak Liza Desa. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, ibu ayah, alhamdulillah hari ini kita gembira. Satu, gembira kerana ramai juga yang terlibat dalam kelas kita pada hari ini, alhamdulillah. Setakat ni yang dah masuk dalam 90 orang lebih. Dan sebenarnya jumlah keseluruhan peserta yang mendaftar ni hampir 400. Saya pun tak tahu dia punya yang terbaru sekarang ni berapa ya. Tapi setakat maklumat yang saya dapat, yang mendaftar dalam hampir 400 orang. Alhamdulillah, semoga kita dapat berkongsi kebaikan dengan seramai mungkin orang. Sepatutnya kita mulakan kelas ni dalam beberapa hari yang lepas. Tapi memandangkan, dari minggu lepas ya, tapi memandangkan banjir, kita pun tidak sampai hati nak buat program dalam keadaan banjir. Jadi kita pun tunda ke malam ini, malam esok insya-Allah, dan pada 5 hari bulan 2. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lupa nak tanya, suara saya okey ke tak okey? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tapi tadi yang tegur saya yang awal, Puan Rozana, jazakumullah khairan. Sajalah nak kongsi Puan Rozana ya. Dia dalam bahasa Arab ni, Rozan bererti wanita yang tabah. Ejaan dia, saya eja ya di sini. Rozan, mana Rozan ni? Okey, Rozan artinya wanita yang tabah. Okay. Jadi insya-Allah Puan memang wanita yang tabah. Puan Hafsah tak boleh diperkenalkan lagi. Itu singa ya, Hafsah ni singa. Lambang orang yang berani, masya-Allah. Dan lain-lain lah. Okey, baik. Saya nak mempersilakan Ustazah ini untuk mulakan perkongsian ni. Tapi terlebih dahulu saya nak maklumkan tuan-tuan dan puan-puan ya, sekiranya ada sesiapa yang bermasalah untuk join di Zoom ni, kerana kadang-kadang ada orang yang bermasalah disebabkan lain ya. Okay, so boleh tengok di Facebook. Saya berikan link tu di situ, Facebook Fakih Synergise. Jadi boleh tengok di situ insya-Allah. Baik, Ustazah ini dah bersedia untuk perkongsian ini? Ustazah ini kena ni suara okey. Sedia Ustazah ini? InsyaAllah. InsyaAllah. Ini kali pertama saya bersama dengan Ustazah ini. Barakallahu fikum. Jadi Ustazah ini buat maklumat tuan-tuan perempuan, kita bersedia dan sudi untuk menjadi tim dalam Fakih Synergise sebagai fellow latihan. Jadi insyaAllah hari ini Ustazah ini bersedia untuk berkongsi tentang Suratul Takasur. Jadi dia punya flow-nya macam ni ya. 20 minit Ustazah ini akan bentang tentang Suratul Takasur. Kemudian saya ambil alih dalam 20 minit dan selepas itu kita akan buka perbincangan. Jadi jika ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan, kita insya-Allah dalam 9.45 kita mulakan perbincangan dua hala ya insya-Allah. Jadi Ustazah ini saya jemput Ustazah untuk mulakan perbincangan pada malam ini. Falyatafaddali ma'juran. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustazul Hairi. Okey, sebelum saya mulakan, boleh tak kita cek suara? Suara dengar tak suara saya? Dengar Ustazah. Okey, alhamdulillah, terima kasih atas Alhamdulillah jelas. Semangat. Masya-Allah. Okey, kemudian line Ustazah agak jelas tak di sini?
Alhamdulillah Okey, jelas. line ada sangkut-sangkut tak? Okey, clear. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Amma ba'du. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Mudah-mudahan masa yang tuan-puan yang luangkan pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala berkati, dan pada malam ini hakikatnya bukan kita sahaja yang ada, tapi sebenarnya Allah dan para malaikat bersama kita selama mana kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memayungi kita sepanjang perjalanan hidup kita dan kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita meredai dan Allah juga redha kepada kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah hari ini kita ingin berkenalan ataupun kita ingin bertadabbur, refleksi tentang satu surah yang di mana satu surah ini pada saya ianya sangat memberikan saya kesedaran dan ia sangat mendebarkan. Okey, baik. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi skrin lah untuk lebih nampak dengan lebih jelas. Okey, baik. Sebentar ya. Aku tak cakap. Abang, aku tak cakap. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh respon kepada saya. Nampak tak skrin yang saya sharekan pada malam ini? Nampak Ustazah. Alhamdulillah Okay, nampak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Pada malam ini saya berharap Allah permudahkan perkongsian kita pada hari ini sebab sekarang saya berada di kampung dalam fasa berpantang sebenarnya, tapi dah Alhamdulillah hari ini dah masuk 32 hari. Dan insya-Allah hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan dan memberikan kekuatan untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang surah At-Takasur ini. Surah At-Takasur ini ialah surah yang kita mesti baca, bukan kerana dia pendek ataupun mudah dihafal, tetapi mesejnya ia sangat menyentapkan jiwa kita. Kalau kita hayati benar-benar, sebenarnya surah At-Takasur ini kita sering membacanya, tetapi dia kalau kita hayati betul-betul sangat menggerunkan, sangat mendebarkan kerana ada mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita belajar daripada surah ini. Dan surah ini adalah surah yang ke-102 di dalam juzuk Ammah, juzuk yang ke-30. Ia mengandungi 8 ayat, pendek-pendek, kita nampak macam pendek-pendek, tapi sebenarnya dalam pendek itu maksud dia sangat Masya Allah, yang saya rasakan ia sangat-sangat memberikan kesan dalam kehidupan kita. Andai kita benar-benar hayati, ia sangat memberikan impak dalam kehidupan kita. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lihat selepas ini surah At-Takasur ini banyak sangat pengajaran yang kita nak ambil. Okey, baik. Pada saya lah, surah At-Takasur ini dia mengajar kita apa itu tadabbur. Dia mengajak kita untuk bagaimana kita nak kaitkan surah ini dengan kehidupan kita.
Apa kaitan dia dengan aku? Dan apabila kita sebutkan tentang tadabbur, kita perlulah bertanyakan diri kita. Kita tanya, apa yang Allah nak aku belajar daripada surah ini? Kalau dahulu kita membaca surah At-Takasur ini seperti biasa, tetapi pada malam ini bila kita belajar, apa sebenarnya yang Allah nak cakap pada aku ni? Apa kaitan dengan aku? Kenapa surah ni penting? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat di dalam surah At-Takasur. Okey, baik. Perasan tak yang saya gariskan itu berkenaan dengan Al-Hakumu hatta zurtumu kalla sawfa ta'lamun. Sehinggalah di ayat yang ke-8 disebutkan summa latus alunna. Apa yang saya nak tekankan tuan-tuan dan puan-puan dekat sini adalah surah At-Takasur ini dari ayat awal dia menyebutkan tentang kum, tum, kalian, kamu, awak, anda. Inilah sebenarnya surah At-Takasur ini dia nak menunjukkan kepada kita, bukan kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bertadabbur, kita lakukan refleksi, sebenarnya ayat itu menuju kepada kita. Walaupun dia berlaku pada zaman Firaun, pada zaman Nabi Yaqub, tapi sebenarnya dia adalah menuju kepada kita. Jangan kita katakan Al-Quran ini cerita lama. Al-Quran ini turun pada zaman dahulu. Tidak. Al-Quran ini ditujukan kepada kita kekal sehingga hari kiamat nanti. Masya Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita masuk kepada surah At-Takasur ayat yang pertama. Okey, dengan 20 minit yang ada ini, insya-Allah saya akan berkongsikan tentang surah At-Takasur dan dia sebenarnya agak padat. InsyaAllah saya cuba. Okey, sekiranya ada suara kurang jelas ataupun skrin tak nampak, boleh tulis kat ruangan chat. Nanti saya lihatlah mana yang perlu, sama ada video perlu dimatikan ataupun screen share ni. Okey, baik. Kita lihat pada ayat yang pertama, Alhaakumut Takasur. Masya Allah, ayat ini sangat pendek. Alhaakumut Takasur. Apa yang Allah nak belajar? Apa yang Allah nak kita belajar daripada surah ini? Alhaakumut Takasur, kamu telah dilalaikan oleh bermegah-megahan. Ini adalah ayat yang pertama. Baik, kita pergi kepada Alhaakumu. Alhaakumu ini dia berasal daripada alha dari kalimah lam ha waw. Lahwun yang bermaksud hiburan. Ia adalah sesuatu hiburan ataupun sesuatu perkara yang menyebabkan kita leka dan terlupa. Maksudnya bila kita dapat benda tu, kita terlupa dan kita leka daripada tujuan sebenarnya kita diberikan nikmat itu. Okey. Jadi dalam ayat ini Allah kata kamu telah dilalaikan oleh bermegah-megahan. Okey, jadi kita lihat Alhaakumu At-Takasur. At-Takasur, kata dasar dia adalah kasara, yang bermaksud banyak. Apa yang banyak tu sebenarnya yang kita nak tahu di sini? Okey, sebenarnya di sini kita lihat adalah banyak perkara yang telah melalaikan kamu dari mengingati Allah. Satu ayat tapi dia sebenarnya adalah soalan yang sangat, orang kata bila merasa macam tertembak pada diri sendiri. Banyak perkara-perkara yang telah melalaikan kamu ni sehingga kan kamu terlupa dan terleka untuk mengingati Allah. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi kita lihat kasarah ini apa yang dimaksudkan dengan takasur, iaitu banyak. Okey, baik. Kita lihat apa yang dimaksudkan dengan at-takasur. Yang pertama, keinginan untuk dapat banyak benda. Okey, kita sibuk sangat memikirkan apa yang kita hendak. Kita fikir apa yang kurang, mana nak tambah. Jadi keinginan tu untuk dapatkan banyak benda. Sebenarnya kalau kita ni, bila dah dapat ni, kita nak yang ini. Bila dah dapat yang ini, kita nak lagi. Itulah keinginan untuk dapat banyak benda. Okey, itu at-takasur yang pertama. Ini adalah daripada beberapa pandangan ahli tafsir. Dia mentafsirkan
at-takasur ini bagaimana. Yang kedua adalah bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan keduniaan. Nak katanya bila kita tengok orang lain, kita rasa tak puas hati. Ish, kenapa dia ni lebih daripada aku? Ni jenis orang yang tak puas hati lah bila dia tengok orang lain dapat lebih daripada mereka kan. Dia asyik nak bandingkan dengan apa yang orang ada dengan dia tiada. Jadi bila dia bersaing dengan orang lain, dia akan menyebabkan terleka dan melupakan apa sebenarnya tujuan Allah jadikan dia di dunia. Dan yang ketiga, bangga kalau mereka ada lebih lagi dari orang lain. Dia bangga sangat sampai nak bagi tahu orang lain apa yang mereka ada. Kalau sekarang ni kan, kita boleh lihatlah macam mana ada kita dapat apa-apa, kita nak post kat media sosial. Nak beritahu dekat orang yang kita baru dapat kereta. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi kalau kita berkongsi untuk bermotivasi tidak mengapa. Tetapi kita lihat sebelum kita berkongsi di dalam media sosial, kita cek diri kita. Betul ke kita sudah uruskan hati kita sebelum kita post kepada media sosial atau menunjukkan apa nikmat yang kita dapat. Kita boleh belajar daripada contoh dalam surah Al-Kahfi. Ayatnya ke-34 tentang kisah pemilik dua kebun. Seorang pemilik kebun kaya dan seorang tidak kaya. Apa yang si kaya ini kata pada yang miskin ini? Dia kata, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Surah Al-Kahfi ayat 34. Dia kata harta aku ini lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikut aku lebih kuat. Jadi sangat sinonim dengan keadaan kita pada hari ini. Kita kena lihat bila dia berbangga-bangga, nak katanya yang kaya tadi ini dia berbangga dengan nikmat yang Allah beri, dia merendahkan pula orang lain. Nauzubillah min zalik. Kita tak nak yang begitu. Kita lihat dalam surah Al-Kahfi ini benar-benar kita boleh belajar bahawa seorang pemuda yang kaya tadi dia merendahkan pemuda yang miskin itu. Okey, kemudian yang keempat kita lihat mahu lebih dan lebih lagi. Dia sudah ada, nak ada lebih banyak lagi. Tak pernah puas. Sebenarnya dunia ini semakin kita kejar, semakin dia lari. Maksudnya kita tak pernahlah nak dapat. Baik. Jadi kita kena hati-hati. Kita tengok surah At-Takasur ini, kita takut-takut apa? Kita tergolong dalam golongan ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada yang disebutkan dalam surah At-Takasur ini. Okey, semua itu telah membuatkan manusia leka dari Allah dan agama, daripada belajar ilmu Al-Quran, daripada belajar ilmu-ilmu agama. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tahniah. Alhamdulillah, Allah berikan peluang, Allah berikan kesempatan untuk kita sama-sama dalam majlis pada malam ini. Yang di mana hari ini kita nak belajar tentang ilmu Al-Quran, tentang isi kalamullah yang apa Allah nak sampaikan pada kita. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada yang kedua. Sebelum itu, kita lihat persoalan ini. Sampai bila manusia akan terleka dengan dunia? Sampai bila? Kita pernah tak duduk seorang-seorang, kita kata, ya Allah, bila aku asyik nak kejar dunia je ni? Kita duduk seorang-seorang. Kemudian kita lihat sampai bila manusia akan terleka dengan dunia? Ada jawapannya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Allahu Akbar. Di dalam ayat ini rupanya Allah kata manusia ini banyak sangat dilekakan dengan perkara yang sia-sia. Perkara yang tidak bermanfaat. Sampai bila? Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kita lihat zurtumu dari kata dasar zara yang bermaksud ziarah. Ianya hanya sementara waktu, bukan tinggal di situ. Okey, zara ini adalah ziarah. Dia ibaratnya kita ziarah kawan kita sakit. Maksudnya ziarah, kita tidak tinggal dekat rumah orang tu. Kita tinggal sementara. Okey, kita lawat sementara, kemudian kita balik. Okey, itulah hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Okey,
Kemudian kita lihat kepada pengulangan ayat ketiga dan ke ayat keempat. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali bersikap demikian, kamu akan mengetahui kelak. Di dalam ayat 3 dan 4 ini adalah ada ahli tafsir menerangkan, setengah ahli tafsir menerangkan ayat yang ketiga ini adalah pemberitahuan bahawa kamu akan tahu sendiri kelak apabila kamu telah masuk ke dalam suasana alam kubur. Mana kain kita, mana baju kita, mana pangkat dan kebesaran yang kita bangga-banggakan dahulu di dunia. Akhirnya bila kita masuk dalam kubur, rupanya hanya kain kafan je yang bungkus diri kita. Allahu Akbar. Di sini sangat-sangat menyentapkan jiwa. Kemudian ayat yang keempat diperingatkan, kita akan tahu kelak sesudah alam kubur itu, kita akan ada alam yang seterusnya. Kubur itu adalah tempat persinggahan. Kata Buya Hamka, dia adalah ziarah kubur ni adalah mati. Setengah ahli bahasa memberi nama ungkapan bagi kubur iaitu serambi akhirat. Jadinya yang ayat keempat ini nak beritahu bahawa lepas alam perkuburan ini, kamu akan ada lagi alam lain. Alam kubur ini adalah permulaan untuk pergi ke alam seterusnya. Maka di situ bermulalah penghakiman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang kelima dan yang keenam. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Demi sesungguhnya kalaulah kamu tahu apa yang kamu akan hadapi nanti dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat nanti. Kat sini kata ilmal yakin. Semasa di dunia kita belajar tentang ilmu, di sini digunakan lau. Kalaulah kamu tahu ilmu yang yakin, ilmu sebenar-benarnya tentang latarawunnal jahim, tentang dahsyatnya api neraka jahim ini, sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Kamu tidak akan melakukan perkara-perkara yang sia-sia itu. Kemudian tadabbur ayat yang ketujuh, kita pergi kepada summa latarawunnaha ainal yakin. Selepas itu nanti kamu wahai orang-orang yang derhaka akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Dahulu di dunia kamu tak percaya kan adanya neraka. Hari ini kamu lihatlah dengan ainal yakin, dengan mata kamu sendiri, dengan keyakinan inilah api neraka yang kamu tidak percaya semasa di dunia ini. Allahu Akbar. Ini adalah ayat Allah tentang orang yang tak percaya dahulu adanya neraka. Sebab itu kita belajar. Bila kita belajar, kita merasakan di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana suasana syurga dan suasana neraka. Jadi di sini kita perlu ada ilmu yakin untuk mencari ilmu tentang perkara-perkara itu supaya nanti bila kita di akhirat nanti kita dapat melihat dengan ainul yakin seperti mana yang kita percaya di dunia dahulu kan. Okey, baik. Dan akhir sekali Allah kata summa la tus'alunna yawma izin anin na'im. Kemudian sesungguhnya kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. La tus'alunna. Di sini ada lam taukid di hadapan, penekanan, kemudian nun di hujung. Nun yang pertama penekanan, nun yang kedua pun Allah nak kata di situ ada penekanan. Nak katanya di sini bahawa kamu pasti akan ditanyakan pada hari akhirat nanti tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ayat ini adalah penutup tetapi sebagai kunci bagi peringatan pada pembukaan ayat yang pertama tadi. Tadi di ayat pertama dikatakan bahawa kamu terlalai oleh kesukaanmu bermegah-megah dengan harta, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan anak, dengan keturunan, bermegah dengan kehidupan yang istimewa, istana, sawah, ladang, emas, perak. Kamu dilalaikan dengan banyak perkara. Tetapi ketahuilah oleh kamu bahawa nanti, di akhirat nanti, kamu akan bertubi-tubi ditanya persoalan. Apa yang kamu buat dengan harta yang kamu dapat? Dari mana kamu peroleh nikmat itu? Tuan-tuan dan puan-puan, semakin banyak kita dapat nikmat,
semakin banyak pertanyaan yang Allah akan tanya kepada kita. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, nikmat kerana kesihatan badan, kesihatan pendengaran dan penglihatan pun akan ditanya. Walaupun Allah tahu apa yang kita buat. Tetapi nanti di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya setiap satu yang Allah kurniakan kepada kita. Allahu Akbar, maka hati-hati kita gunakan nikmat yang Allah beri. Takut sangat. Takut bila kita ditanya nanti. Dan kita duduk sejenak dan kita tanya pada diri, apakah aku telah dilalaikan oleh at-takatsur? Banyak perkara tadi. Kita duduk sejenak, kita ambil masa, kita duduk, kita tanyakan pada diri kita, apa yang aku telah gunakan nikmat untuk jalan agama ataupun nikmat-nikmat yang Allah beri ni aku gunakan ke arah ketaatan ataupun kemaksiatan, dan apakah aku telah dilalaikan oleh at-takatsur? Okay, Alhamdulillah, ini adalah perkongsian saya tentang pedoman dari surah At-Takatsur yang kita nak belajar pada hari ini. Dan jazakumullahu khair, dan insya-Allah selepas ini saya serahkan kembali kepada Ustazah Khairi. Ustazah, tak nak tambah lagi ke? Ya? Tak nak tambah dah cukup dah. Dah, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ustaz pula. Okey, tak apa, nanti Ustazah ada soal jawab insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan ya, jazakumullah khairan pada Ustazah Aini. Dan insya-Allah saya sambung sedikit berkaitan dengan surah At-Takatsur. Dan tajuk surah At-Takatsur ini memang dipilih sendiri oleh Ustazah Aini. Alhamdulillah, satu penyampaian yang membuka minda kita secara umumnya ataupun secara asasnya berkaitan dengan surah ini kan. Tanpa disedari tuan-tuan dan puan-puan, surah ini sedikit sebanyak ada persamaan dengan suratul Kautsar. Kerana Al-Kautsar dia pun berasal daripada kasura, manakala At-Takatsur pun asal daripada kalimahnya kasura kan. Cuma At-Takatsur itu dikeji oleh Allah Azza wa Jalla. Manakala Al-Kautsar pula merupakan pemberian Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW secara khusus dan secara umumnya kepada seluruh orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Baik, sekarang ni saya pula bentang ya berkaitan dengan surah At-Takatsur ni. Ustazah boleh stop sharing dulu Ustazah? Okey. Siap. Okey, tuan-tuan okey ke? Puan Ain Hassan okey? Alhamdulillah. Macam mana? Okey. Okey, ini mukadimah ya untuk surah At-Takatsur. Baik. Sebelum kita dia asasnya begini tuan-tuan dan puan-puan ya. Bila kita nak bincang tentang sesuatu surah, kalau saya nak buat kajian berkaitan dengan surah, saya akan bermula dengan cari dulu maklumat secara peribadi sebelum saya merujuk kepada tafsir ataupun mana-mana kitab. Dan saya ni suka kepada cabaran. Jadi saya akan tanda mana tempat yang saya tak faham dan saya juga akan persoalkan Al-Quran. Tapi jangan salah faham ya, bukan saya persoalkan Al-Quran tu kerana kita tidak beriman kepada Al-Quran, tidak. Tapi kita persoal dengan tujuan untuk mencari jawapan. Jadi saya soal kenapa Quran kata macam ni, kenapa Quran kata macam ni, kenapa ayat ni kata macam ni, ayat lain kata lain pula. Dan macam-macam lah dengan di situ saya pun mula mencari jawapan di sebalik persoalan yang saya timbulkan. Kadang-kadang dalam satu ayat tu ada 3 persoalan, ada 5 persoalan. Jadi kita pun kena cari jawapan dia kan. Baik. Saya juga menggunakan kaedah untuk mengeluarkan dahulu isi-isi penting dalam sesuatu surah, kalau surah itu kecil lah, ataupun dalam beberapa ayat tertentu, kita keluarkan dahulu isi-isi penting. Jadi di sini ada beberapa isi penting yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Satu, dia ada unsur at-takrar. Ya. Apa dia at-takrar? At-takrar ni artinya pengulangan. Ya, pengulangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak ada pengulangan dalam Al-Quran?
sama ada pengulangan ayat ataupun pengulangan perkataan ataupun pengulangan kita kata apa ya, huruf. Tapi huruf dan perkataan itu dia tak jauh sangat. Contohnya dalam suratul Qadar 3 kali Allah Ta'ala sebut perkataan Lailatul Qadr. Dan dalam suratul Nas 5 kali dalam 6 ayat Allah Ta'ala sebutkan perkataan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas berakhir dengan minal jinnati wan nas. Dan yang paling banyak of course lah dalam suratul Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebanyak berapa kali tuan-tuan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa ingat? 31. 31. Barakallahu fikum. Puan Hamidah pun ada jawab di ruangan chat. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan memang ada basic yang sangat tinggi dalam bab kajian Al-Quran. Barakallahu fikum. Lagi dalam suratul Qamar pun ada. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Dia ada tu pengulangan-pengulangan. Tapi yang paling unik lah saya temui ialah rahsia 5 pengulangan di sebalik perkataan An-Nas dalam suratul Nas. Bila Allah Ta'ala ulang suratul Nas sebanyak 5 kali itu, rupa-rupanya ada 5 mesej yang ingin disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Cukup unik kajian ini dan perkara ini telah ditemui oleh seorang ulama, saya lupa namanya apa, tapi gelarannya Al-Karmani. Tapi Al-Karmani ni dia ada 2, Karmani Quran dengan Karmani Hadis. Yang ni Karmani Quran. Baik, satunya terdapat 3 kalimah kalla dalam surah At-Takasur. Betul ke 3? Okey, jom kita tengok atas. Ni ayat kedua, kalla sawfa ta'lamun. Ayat ketiga, summa kalla sawfa ta'lamun. Dan ayat yang kelima, kalla. Dan ni 3 kali perkataan kalla diulang dalam surah ini. Jadi kenapa tu sampai 3 kali tu? Jadi kalau saya akan tanda tulis di kitab, kenapa ulang sampai 3 kali? Okey, saya nak cari jawapan. Yang kedua, terdapat 3 kali kalimah summa, iaitu kemudian. Summa ni merujuk kepada sesuatu yang akan berlaku dan dia ada tempoh dia. Okey, contohnya summa, esok nak buat apa tuan-tuan? Esok tuan-tuan nak buat projek apa, itu kita kata summa. Okey, dalam ayat keempat, summa kalla sawfa ta'lamun. Berapa kali tadi summa? Ada 3 kali. Ya ke 3 kali? 3 kali ke 2 kali ya? 3 kali. Summa kalla sawfa ta'lamun ayat 4. Ayat 7, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dan ayat 8, summa la tus'alunna. Yang Ustazah Aini sebut tadi ada nunut taukid. Nun penegaskan. Baik. Yang ketiga terdapat 2 kali kalimah saufa. Saufa ni nanti-nanti. Ya, nanti-nanti ni dia jauh sedikit daripada summa. Kalau summa ni mungkin esok, saufa ni mungkin minggu depan lah kot. Ataupun mungkin bulan depan lah kot. Okay. Kat mana tu? Pada ayat ketiga dan ayat yang keempat. Dan kedua-duanya sama. Saufa ta'lamun, saufa ta'lamun. Kan? Okey. Kemudiannya kita ada 2 kali kalimah la tarawunna. 2 kali kalimah la tarawunna ayat ke-6 dan ke-7. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Jadi 2 kali. Kemudian ada 2 kali lagi perkataan al-yaqin. Dalam ayat 5 dinamakan ilmal yaqin dan dalam ayat ke-7 ainal yaqin. Tapi 2 kali perkataan yaqin disebutkan. Dan ada satu ayatul Quran dalam suratul Hijr yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan abdikan diri kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin bermaksud kematian. Kerana kematian itu sesuatu yang yakin, pasti akan berlaku. Okey, kemudian apa lagi? Ada unsur peningkatan daripada ainal yaqin kepada daripada ilmal yaqin kepada ainal yaqin. Ilmal yaqin ni dia ilmu je. Aina ni lihat dengan mata kepala sendiri. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, dengar tak ada banjir yang berlaku di Cemerloh, di Mentakak ataupun di Seri Muda? Dengar kan? Di Hulu Langat kita dengar. Tapi kita belum tengok lagi.
Kalau yang penduduk sana, barakallahu fikum, tapi ceritanya kebanyakan kita ni tak duduk di sana, kita tak tengok. Tapi bila kita pergi berjalan di Hulu Langat ke, di Seri Muda, kalau saya ni baru tadi pergi berjalan di Seri Muda tengok keadaan, itu saya tengok dengan ainal yaqin, tengok dengan mata kepala sendiri. Sebelum ni baru ilmal yaqin. Baik. Yang ke-8 ada unsur pemeringkatan yang lain, iaitu surah ini bermula dengan dunia, kubur dan akhirnya akhirat. Dunia ni mana? Alhaakumut takasur, itu isu dunia. Kubur yang Ustazah sebutkan tadi, isu ziarah kubur. Hatta zurtumul maqabir. Dan kemudiannya barulah akhirat yang menceritakan tentang la tarawunnal jahim. Sampailah habis, itu cerita akhirat. Okey, ada unsur pemeringkatan. Yang ke-9, surah ini bermula dengan cerita tentang nikmat keduniaan dan berakhir dengan nikmat akhirat. Tapi yang ini saya kena betulkan balik tuan-tuan puan-puan, dan lupakanlah saya silapnya kerana saya dah jumpa jawapan yang lain dan saya kira maklumat ini maklumat yang saya tersilap dan perlu diperbetulkan semula. Kita lupakan ya. Dan terdapat dua perkara ghaibiyat yang disebutkan dalam surah ini, iaitu Al-Jahim dan juga Al-Maqabir dan juga Al-Jahim. Alam kubur dan juga tentang neraka Jahim. Ini merupakan maklumat ghaibiyat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu secara asasnya itulah mukadimah dia. Sekarang ni cuba kita lihat tentang mesej di sebalik pengulangan kalimah la tarawunna. Dalam Facebook saya dah ada kongsikan sedikit tadi. Tapi hari ini jom kita lihat secara lebih mendalam sedikit. Nombor 6 tak ada. Nombor 6 tu, apa dia nombor 6 maksudnya? Nanti kita tengok balik Okey, sekarang ni kita cuba lihat dalam lagi. La tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kelak kamu akan melihat neraka jahim, kemudian kelak kamu pasti akan melihat neraka jahim tadi dengan mata kamu dengan penuh keyakinan, betul-betul melihat. Okey, jadi kenapa berlaku pengulangan perkataan la tarawunna di sini? La tarawunna thumma la tarawunnaha. Ustazah ini sebut tadi, la ni dipanggil lamut taukid. Maknanya kamu benar-benar. Kemudiannya ada na di sini. Na ni pasti. Kalau saya lah, ini saya ambil di dalam Quran terjemahan je, saya tak betulkan. Sepatutnya kita kena terjemahkan, kamu benar-benar pasti melihat neraka jahim, kemudian kamu benar-benar pasti melihatnya dengan ainal yaqin. Baik, ada beberapa pendapat ulama dalam memahami rahsia di sebalik at-takrar ataupun pengulangan tersebut. Satu, ada yang melihat bahawa ayat ke-7 ni sekadar menegaskan kandungan ayat ke-6. Jadi nak bagi tegas betul bahawa kita akan melihat neraka jahim nanti. Semoga Allah selamatkan kita. Allahumma ajirna minan nar. Setelah Allah sebutkan dalam ayat ke-6, Allah tegaskan dalam ayat ke-7. Jadi ini tujuannya apa? At-ta'kid, untuk penegasan. Okey, baik. Tapi ada sebagai ulama dia tak setuju. Kalau sekadar penegasan, yalah okeylah kalau penegasan tu. Tapi Al-Quran sebagai kitabul mu'jiz, pasti dah ada jawapan lain lagi yang lebih deep ataupun jawapan yang lebih memuaskan. Okay, jadi ada ulama kata, ulama tak setuju dengan pandangan yang pertama. Ulama dia nak takwil lagi, nak tafsir yang lain, bahawa konsep ayat ke-6 berbeza dengan konsep ayat yang ke-7. Iaitu apa dia? Berbeza tu daripada aspek tempat. Orang kafir ni dalam ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim, mereka pasti benar-benar melihat neraka jahim itu, iaitu daripada jauh, ya, dari kejauhan. Ini sesuai dengan suratul Furqan, idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara marah neraka yang menggelegak dan mengeluh. Jadi di situ
dari tempat yang jauh. Satu. Ayat ke-7, barulah mereka diheret makin dekat dengan neraka, makin dekat dengan neraka. Barulah datangnya ayat ke-7. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian mereka pasti benar-benar pasti akan melihat neraka jahim dengan mata al-yaqin. Okey, baik. Ada pendapat yang maknanya ayat ke-7 itu lebih menakutkanlah. Ada yang menyatakan itu melihat kepada perbezaan tempat. Ayat latarawunnal jahim merujuk kepada ketika mereka sedang melalui titian sirat. Masa nak ataupun jasar, dipanggil jasar jambatan. Masa nak lalu jasar itu mereka melihat neraka jahim. Tapi ayat ke-7, na'udzubillah, tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, mereka dah betul-betul berada di hadapan neraka. Dan mereka melihat neraka itu dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi ayat ke-7 itu lebih baik, lebih nilah unsur yang menakutkan tadi kan. Okay. Ada juga ulama yang melihat bahawa ayat ke-6 itu merupakan satu ancaman daripada Allah Azza wa Jalla. Ataupun satu teguran. Allah nak tegur, la tarawunnal jahim. Nah, kamu benar-benar pasti akan melihat neraka jahanam nanti. Jadi janganlah kamu melakukan syirik. Sembahlah Allah Azza wa Jalla. Buatlah apa yang Allah suruh. Tinggalkan apa yang Allah larang. Itu ayat ke-6 tujuan dia. Tapi ayat ke-7 tu sebab mereka tak nak dengar juga larangan daripada Allah. Mereka tak nak ikut Nabi Muhammad SAW dan mana-mana Nabi. Maka pada ayat ke-7 menjelaskan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Jadi di sini itulah rahsia di sebalik pengulangan perkataan la tarawunna dalam surah At-Takatsur. Jadi saya berhenti di sini, kita buka perbincangan tuan-tuan ya. Selesai ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada sebarang persoalan, di Facebook pun kita ada dalam 50 orang yang join sekali kita. Jadi sesiapa ada soalan boleh kemukakan secara lisan ataupun secara tulisan insya-Allah. Silakan tuan-tuan dan puan-puan ya. Di Facebook pun silakan, nanti saya akan tengok dan saya akan baca dia punya soalan insya-Allah. Apa maksud lalai Ustazah? Ustazah ini. Tafadhal. Alhaakumut takatsur. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Untuk soalan, apakah maksud lalai Ustazah? Okay. Di dalam ayat ini surah At-Takatsur disebutkan adalah kamu dilalaikan, kamu leka dengan kemegah-megahan. Okay. Kita lihat daripada surah Munafikun ayat yang ke-9. Saya bawa contoh dalam surah Munafikun ayat yang ke-9. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Di sini disebutkan la tulhikum sama dengan alhaakum. Di situ digunakan, wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu. Melalaikan daripada apa? Melalaikan kamu dari mengingati Allah. Di sini ada jawapannya. Apa yang dimasukkan lalai? Iaitu lalai daripada mengingati Allah. Jangan disebabkan harta yang Allah kurniakan kepada kita, anak-anak yang dikurniakan kepada kita, pangkat ataupun apa saja bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita terlupa sehingga kita terleka. Tujuan kita dijadikan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, macam mana neraka tu mengeluh ya?
Puan Amirah, jazakumullah khairan. Payah saya nak cerita benda ni sebab saya pun tak tahu. Ia termasuk benda yang ghaibiyat. Tapi kalau kita tengok dalam ayat Quran sebagai contoh ya. Okay, saya kongsikan. Ini maknanya ulama sebenarnya pun agak keliru. Ulama pun tak berani memberikan jawapan yang putus dalam bab ini. Contohnya apabila Allah Azza wa Jalla cerita tentang sembang Allah dengan neraka ya. Okey. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Hari yang mana kami berkata kepada neraka Jahannam, adakah kamu sudah penuh? Maka tanya neraka, hal mim mazid? Masih ada lagi ke orang yang nak masuk neraka ni? Okey, jadi maknanya ada satu neraka ni boleh berbual dengan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kalau kita lihat dalam suratul Mulk yang ada persamaan dengan surah Al-Furqan tadi, takadu tamayyazu minal ghaib, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Bila penduduk neraka na'udzubillah dicampakkan ke dalam neraka, kita mendengar suara gelegak neraka itu sendiri. Jadi macam mana tu suara neraka tu? Wallahu a'lam secara tepatnya. Tapi kalau kita katakan neraka boleh berbicara dan perkara itu tidak pelik, ya, mungkin memang neraka mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memang ada hadis Nabi SAW, tuan-tuan, hadis yang sahih, bagaimana neraka pun mengadu kepada Allah bahawa dia terlalu panas. Neraka ni terlalu panas, boleh tak Allah Ta'ala seimbangkan sedikit kepanasan itu? Maka Allah Ta'ala pun ciptakan satu bahagian dalam neraka ni, namanya Zamharira. Okay, saya pun tak tahu macam mana nak cari hadis tentang Zamharira ni. Tapi okay, kita cuba ya, kalau ada insya-Allah. Al-hadis tentang Zamharira. Ni. Fi Saif Ahadis. Okey, inilah dia punya cerita tentang neraka yang kepanasan tu kan. Okey, ni dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ishtakatin nar ila rabbiha. Okay, saya besarkan tulisan dia. Neraka mengadu kepada Tuhan dia. Faqalat rabbi akala ba'di ba'dan. Tuhan, sebahagian daripada badan aku ni telah memusnahkan sebahagian yang lain kerana terlampau panas. Fa'adina laha bin nafasain, maka Allah jadikan neraka ni dua bahagian, nafasin fi syita wa nafasin fi saif. Ada bahagian panas, ada bahagian sejuk, ada bahagian panas. Fa ashaddu ma tajidu minal har, maka itulah yang paling panas neraka ni, itulah sepanas-panasnya. Wa ashaddu ma tajidu minaz zamharir, dan tempat yang paling sejuk pun terdapat dalam neraka. Mana sejuk ini, kata Imam Nawawi, kata ulama, syiddatul bardi, yang mana boleh memusnahkan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ia bukan kesejukan yang biasa. Tapi poin yang kita nak sampaikan ialah neraka pun berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan beza antara Al-Kautsar dengan At-Takasur. Al-Kautsar ni banyak, iaitu pemberian yang banyak Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami kurniakan kepadamu Muhammad Nabi pemberian yang banyak. Manakala at-takasur ini pula perbuatan memperbanyakkan harta bukan menggunakan cara yang halal dan berlebih-lebihan, melebihi had yang sepatutnya sampai menindas orang lain dan sebagainya. Okey, itu asasnya kasurah. Ada soalan lagi tentang takasur dan kausar tu, saya biarkan dulu. Apakah action plan kita supaya kita tidak digolongkan daripada golongan yang dilalaikan harta dan keturunan ini? Ustaz Aini, silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Jadi apakah action plan kita supaya kita tidak digolongkan daripada orang-orang yang dilalaikan dari harta dan keturunan ini? Okey Ustaz, ada kat Facebook pun saya lihat
ada juga soalan agaknya yang dikirakan sama. Dia kata, adakah dikira lara sekiranya seseorang berminat dengan menanam pokok bunga sehingga sanggup berbelanja ribuan ringgit untuk membeli pokok-pokok bunga. Bukan untuk berniaga tapi sekadar hobi. Okey, baik. Itu ya. Terima kasih, jazakumullah Ustaz. Okey, baik. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu rancang apa action plan kita. Jadi soalan yang sangat baik. Jadi apakah action plan kita supaya kita tidak digolongkan daripada orang-orang yang dilalaikan dari harta dan keturunan ini? Okay, yang pertama kita lihat bila disebutkan tentang lalai tadi, dia merujuk kepada ada tak kita dikurniakan nikmat ini, kita lalai dan leka sehingga kita leka tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita bekerja keras sehingga kan solat lambat, kerja pagi sampai malam, tetapi Al-Quran jauh nak dibukanya. Jadi kita kena susun apa action plan kita. Okey, yang pertama, kalaulah kita dikurniakan harta yang banyak ataupun bisnes kita berjaya, jadi action plan kita gunakan sedikit kewangan kita yang harta yang Allah kurniakan itu kepada jalan kebaikan dengan jalan bersedekah ataupun jalan berinfak. Lagi-lagi sekarang sedang banjir, betul? Jadi kita bila terdengar aja musibah itu, kita cepat-cepat untuk ambil peluang untuk kita bersedekah. Dan kita sekarang ini banyak kan NGO yang membuat dana untuk membantu. Jadi kita ambil peluang itu. Jadi daripada situ, itu adalah cara kita mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Maksudnya kita gunakan nikmat yang Allah beri untuk kebaikan. Apatah lagi jangan kita gunakan ke arah kemaksiatan. Kerana kadang harta, anak-anak, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, ujian Allah nak lihat kita ini gunakan kepada ketaatan ataupun kemaksiatan. Dan soalan yang Puan Umrah tadi ajukan, adakah dikira lara sekiranya berminat dengan menanam pokok bunga ni kan? Okey, tidak salah untuk menanam pokok bunga. Lagi-lagi ibu-ibu yang berada di rumah kan nak cari hobi, nak isi masa. Jadi bila kita boleh juga contohnya menanam pokok bunga tu kan bila dah banyak berkembang, kalau kita rasa kita nak gunakan nikmat menanam pokok bunga tu, kita boleh berikan kepada orang mungkin. Itu antara action plan yang kita boleh buat. Sebab bila menanam pokok ni kan kita secara tidak langsung kita memberi makan juga kepada contohnya pada lebah. Itu adalah cara kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak salah Puan Umrah untuk menggunakan belanja RM1,000 untuk pokok kan, asalkan kita tidak dilalaikan. Sehingga kan yang dikatakan lalai ni, kita duk tanam pokok hari-hari, pagi, petang, siang, malam, sehingga kita lewat-lewatkan solat contohnya. Itu yang kita tidak mahu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustazah. Saya terpaksa beri fokus pada Ustazah untuk dengar suara sebab di kawasan saya ni hujan lebat pula. Tempat tuan-tuan, Puan Hafsah hujan ke? Jadi tak hujan Okay, baik. Saya setuju apa yang Ustazah ini sebut. Sedikit tambahan. Bagi saya membeli barang sama ada orang yang minat membeli pinggan yang mahal kan. Ada orang minat menikmati makanan yang berharga mahal sedikit. Kadang-kadang dia pergi ke kedai makan 4-5 orang keluarga tapi 100-200 dia habis. Ada orang yang membeli apa-apalah jenis minat kerusi, perabot yang mahal. Semua itu tidak ada masalah selagi mana dia guna benda tu dan tidak menghalang dia sedekah, tidak menghalang dia zakah. Apalagi kalau kita membeli barang itu pun ia melibatkan pusingan duit. Peniaga pun untung, kita pun membantu peniaga, kita membantu merancangkan ekonomi negara, itu satu benda yang baik pun. Tidak ada istilah mubazir selagi mana duit itu mengalir pada jalan yang betul. Baik. Jadi ala kullin, silakan. Apa lagi tambah oksigen tu? Barakallahu fikum. Okey, soalan daripada Akhi Syafiq Al-Hafiz
Macam mana kita nak ta'amul, berinteraksi dengan ayat 1, Alhaakumut Takatsur. Allah Ta'ala larang kita daripada banyak memperbanyakkan harta, pengikut, anak-anak dan sebagainya. Okey, ini jawapan yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ada dalam buku saya ni. Satu, at-takatsur yang kita maksudkan ialah mendapatkan harta kekayaan, pangkat, kedudukan, apa pun dalam bentuk terlalu material. Okey, sebagai contoh, pengikut yang ramai. Iaitu kita ni selalu inginkan ramai pengikut dan followers. Bukan lagi kita mahu menyampaikan kebenaran, tapi kita mahu mencapai kepuasan nafsu kita semata-mata. Itu yang dilarang dalam ayat Al-Quran, Alhaakumut Takatsur. Tapi kalau dia peniaga, dia berniaga, of course lah dia nak kena ada ramai followers. Kalau orang berniaga online, tiba-tiba tak apalah, tak ada followers pun, dapat 10 orang pun jadilah, itu bukan ahli peniaga yang betul tu. Ahli peniaga yang pandai, dia nak ramai followers. Okey, saya ada bincang dengan kawan-kawan, followers ni kalau followers yang jelas. Kita nak ramai followers, kenapa? Kerana kita ahli peniaga. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kita nak followers tu, followers apa? Oh, followers syarikat kita. Tak apa, tak ada masalah. Yang tidak disukai ialah kita nak popular peribadi, dan popular peribadi itu semata-mata populariti yang tidak ada manfaat. Dia tidak ada manfaat, dan setiap masa kita memikirkan macam mana ni kita nak ramaikan pengikut, nak ramaikan pengikut, sama ada ahli politik ataupun apa-apalah. Yang tu yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Keduanya, harta yang banyak ni macam mana? Harta yang banyak ini yang sampai memesongkan kita daripada kebenaran. Yang ni kita dah bahas tadi. Perasaan tamak dia melahirkan perasaan tamak, haloba. Sampaikan kita ni sanggup menjatuhkan orang lain kerana kerana kita nak senang, kita tak nak orang lain senang. Dan akhirnya menyebabkan hati kita keras, makin lama makin jauh daripada kebenaran. Dahulu semasa kita tidak berduit, orang tegur kita pun kita dengar. Tapi bila kita dah berduit, kita dah berpangkat, ada jawatan sekian-sekian, kita mula sombong. Itu tak boleh. Jadi dalam bab ini, meramaikan anak dengan sunnah, ya, meramaikan anak dengan cara sunnah, tidak ada masalah, bahkan itu yang dituntut dalam agama. Tetapi meramaikan anak tanpa mengikut sunnah, itu tidak dibolehkan. Macam mana tu meramaikan anak tanpa mengikut sunnah? Anak bertambah dari tahun ke tahun, tetapi kualiti kerja langsung tidak ada peningkatan. Itu kan sunnah. Gaji macam tu juga tak ada pun peningkatan. Tak boleh. Tambah anak tu, anak memang setiap tahun dapat anak, 10 orang anak. Bila ditanya kenapa ni ramai sangat anak, meramaikan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi dia sendiri tak ke masjid. Nabi nak meramaikan ummah yang mengimarahkan masjid, yang mengimarahkan kerja-kerja jihad, kerja dakwah. Tapi akhirnya dia hanya meramaikan anak kerana kepuasan nafsu semata-mata. Akhirnya dia lapikkan nama sunnah untuk memuaskan nafsu dia. Itu tak boleh lah. Jadi sekarang ni kita kena tengok dia apa niat dan tujuan dia. Allahuakbar. Baik, ada barakallahu fikum. Soalan daripada Puan Syahnaz Nazri. Silakan Ustazah. Ustazah ini. Ustazah terberhenti. Okey, Ustazah ada masalah internet kot dia. Ada soalan lain dulu ke sebelum kita respon soalan Puan Syahnaz Nazri, ya? Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak secara lisan pun silakan. Kita ada masa sekitar 15 minit lagi, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Kak Liza, boleh Kak Liza kongsi sikit?
Apa salah satu refleksi untuk kita bagaimana untuk kita tidak lalai ni kan ayat ketika kita masuk ke dalam kubur. Jadi dengan cara kita menziarahi kubur tu sebenarnya dapat menginsafi diri kita lah, bahawa apa yang kita kejar, yang kita lumba, yang kita kumpul harta semua, yang kita nak sangat, pangkat, anak pinak semua tu tak akan dibawa ke dalam kubur sebenarnya. Barakallahu fikum. Terima kasih Kak Liza ya. Jazakumullah khairan. Okey, ada lagi tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kalau tak ada saya respon soalan Puan Liza, Kak Liza dulu kan? Okey. Okey. Kak Liza, barakallahu fikum. Tadi Kak Liza sebut salah satu cara mengubati jiwa kita agar tidak lalai ialah ziarah kubur, dan itu sama dengan kehendak Nabi SAW pun. Nabi kata, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dahulu saya tak bagi kamu ziarah kubur, tapi sekarang ni pergilah ziarah. Kerana menziarahi kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Tapi ala kullin, Kak Liza, barakallahu fikum, ayat yang kedua tadi dia bukan isu ziarah kubur lah. Tapi saya kira Kak Liza dah kira ayat kedua tadi. Ayat kedua yang Ustazah syarahkan, hatta zurtumul maqabir. Zara tu artinya masuk dalam kubur, yakni dah mati dah. Sehingga kita mati dan kita masuk ke dalam kubur. Jadi di sini saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan nampak ke hadis ni? Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Nampak Ustaz? Alhamdulillah. Okey, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu, jalanilah kehidupan kamu di dunia ini ka'annaka gharibun. Seakan-akan kamu ni ialah orang asing. Aw 'abiru sabil. Aw tu apa dia maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan? Atau. Ustazah ini kalau dah masuk maklumkan ya. Sebenarnya bukan atau ya. Aw bukannya atau. Aw ni boleh membawa maksud bal, iaitu bahkan. Bahkan. Ada beberapa kali ayat Al-Quran aw tu artinya atau, tapi ada juga ayat Al-Quran aw artinya bahkan. Jadi di sini artinya bahkan. Jalanilah kehidupan di dunia seakan-akan kamu ini merupakan orang asing, bahkan orang yang singgah sahaja. Kerana apa? Kerana orang asing ni kadang-kadang dia datang ke negara kita kan, orang Bangladesh ke, Pakistan ke, Afghanistan ke. Awalnya orang asing, tapi lama kelamaan kahwin dengan orang sini, dapat anak, anak pun dapat status kewarganegaraan lagi. Begitulah dengan orang Melayu Malaysia pun, dahulunya kena buang ke Mekah, pejuang-pejuang jihadis ini kena buang ke Mekah, kemudiannya akhirnya duduk di Mekah. Asalnya orang asing, tapi lama kelamaan tinggal. Jadi Nabi pesan, kalau boleh jangan jadi macam orang asing pun, tapi jadi macam orang singgah aja. Jadi kalau dunia, singgah. Okey, singgah ni sekejap je kan. Contohnya saya ni nak pergi ke Temerloh, saya singgahlah sekejap di rumah kawan saya di Gombak. Dan singgah ni takkanlah saya nak tinggal sampai 4-5 jam. Sejam lebih, sembang-sembang, makan minum sedikit, saya geraklah. Singgah ni sekejap. Itu kalau dunia. Dunia ni Nabi suruh singgah. Tapi kalau kubur, Nabi suruh, ibaratnya Al-Quran suruh ziarah. Jadi ziarah ni dia lama sedikit daripada singgah. Singgah memang sekejap. Tapi ziarah ni dia lama sedikit. Macam baru ni, keluarga saya datang ke sini. Ziarahlah kami di Shah Alam ni. Dari pagi, petang baru balik. Beberapa jam baru balik. Jadi ziarah ni dia lama sedikit. Membawa ibarat kepada kita, kehidupan di dunia ni sekejap, dan kehidupan di alam kubur lebih lama daripada kehidupan di dunia. Dan belum lagi pergi ke kehidupan di pada mahsyar akhirat yang tu tak dapat dibayangkan. Semoga Allah Azza wa Jal memasukkan kita dalam golongan as-su'ada al-maqbulin, bahagia dan diterima amal insya-Allah. Okey. Ustazah ini dah turun ke? Dah turun pula sebab tengok turun surah ni, saya sebut turun. Dah, kalau Ustazah ini dah masuk maklumkan ya. Puan Juanita ada direct message ni. Benarkah kita akan ditanya nanti di hari akhirat
barang-barang yang kita miliki, contoh baju yang banyak sehingga ada yang terlupa nak dipakai. Bukan tak nak giveaway tapi masa pun tak ada nak kemaskan. Betulkah kita akan ditanya semua barang-barang yang kita ada ni, baju ke, pinggang, mangkuk dan sebagainya? Jawabnya, ya betul. Semua ni akan ditanya nanti. Semuanya akan ditanya. Ya. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan bimbang. Jangan bimbang. Kalau kita tidak menggunakan ke jalan yang maksiat, kita masih lagi diberikan kemaafan oleh Allah Azza wa Jalla. Masih lagi diberikan kemaafan. Dihisapnya begini. Perkara ini pun kita ada bincang dengan grup Kaniza ya, rasanya. Okey. Hisap ini satu, ada orang yang beriman, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua orang beriman, Allah akan hisap kita dan Allah akan bentangkan segala kebaikan dan dosa yang kita lakukan. Kebaikan ke, dosa ke, semuanya Allah akan bentangkan. Tapi tujuan Allah tu hanya sekadar nak bentang supaya kita tahu, oh ini amalan yang aku buat, ini dosa yang aku buat. Dan kemudiannya kalau dosa, Allah ampunkan dosa-dosa kita tu, di situlah kita pun akan rasa sangat menghargai, bersyukur kepada Allah, luasnya rahmat dan maghfirah Allah, sehingga Allah sanggup menghapuskan segala dosa yang kita lakukan. Kemudian kita akan masuk syurga insya-Allah. Manakala orang kafir, mereka bukan sahaja dibentangkan, bahkan dibentang tu dengan tujuan menyakitkan mereka dan akhirnya tujuan untuk membiarkan mereka dalam keadaan subun, muram, durja, bermuram durja dan akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Jadi itu di situ wujud dua perbezaan antara kaedah pembentangan ya. Insya-Allah pakaian yang kita banyak tu bukan puan saja. Saya pun ada pakaian, saya tak pakai semua pun. Tapi sayang kita nak bagi pada orang, kok kita nak pakai nanti. Selagi mana kita tak guna pada jalan maksiat dan bukanlah berlebih-lebihan, bukan berlebih-lebihan, insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau dah terlalu banyak, puan, kita kena cari satu masa, kita pun pergilah hantar ke tempat recycle. Macam kami di Shah Alam ni, kami biasa hantar ke H&M di Ion Mall. Dari di Ion Mall tu, kami bawa plastik hitam yang besar-besar tu, macam plastik sampah. Tapi sebenarnya kami pergi ke H&M untuk kita semula di situ dan nanti dia akan bagi kad. Akan bagi kad pada kita. Nanti kita pergi membeli baju di H&M, kita dapatlah sedikit potongan harga. Jadi itu perjuangan mereka dan kami support perjuangan tersebut. Baik, sebab penurunan surah saya tidak pasti. Rasanya tidak ada sebab khusus penurunan surah At-Takatsur. Seingat saya lah tidak ada. Okay. Sekejap ya, ada soalan di Facebook ni. Bagaimana buku yang yang banyak dikumpul tapi jarang dibaca? Adakah ia pun termasuk takasur? Ini soalan mengata saya ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Buku banyak tapi tak terbaca semua buku. Okey. Oh, Ustazah ini dah ada ya? Sebelum soalan tu dijawab, Ustazah ini, maaf saya tak perasan. Ustazah mohon jawab respon soalan Puan Syahnas. Apa tanda kita tidak lalai dengan harta, anak dan pangkat? Ustazah buka suara Ustazah. Ustazah ini buka suara Ustazah. Okey. Ustaz ulang sekali lagi boleh? Tak nampak soalan dia. Line dia sekat-sekat. Okey. Puan Syahnas tanya, apa tanda-tanda kita tidak lalai dengan harta, anak dan pangkat? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa tanda-tanda kita tidak lalai? Okey. Yang pertama adalah kita lihat kita ini bila dikurniakan nikmat, kita lebih kalau dahulu sebelum kita dapat nikmat, contohlah kita naik pangkat, okey. Kita naik pangkat.
Jadi sebelum kita naik pangkat dengan selepas naik pangkat, bagaimana kita punya action plan ataupun bagaimana respon kita dalam kita menerima nikmat itu. Sebagai contoh lah, sebagai contoh, kita sebelum kita dapat nikmat tu, kita rajin solat duha. Okey. Kemudian bila kita rajin bersedekah. Tetapi bila kita dikurniakan harta, kita makin susah nak bersedekah. Kita makin membeli apa yang dahulu kita tak dapat, kita beli untuk kita kata dahulu aku tak dapat, jadi sekarang ni aku nak memperbanyakkan. Okey, contohnya barang-barang. Jadinya dekat situ kita tengok sebenarnya lepas kita dapat nikmat dengan sebelum kita dapat nikmat, sama tak kita punya action tu. Okey. Kita lihat daripada situ. Okey, tanda-tanda kita tak lalai. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tak nak lalai ni kan. Okey, kita boleh kita boleh buat satu jadual ataupun satu action plan yang mutaba'ah amal kita. Okey, kalaulah kita ni kan, kita rasa macam tak boleh nak tepati masa ataupun dalam ibadah-ibadah kita takut ada terlompong-terlompong yang sebelum kita dapat harta tadi kita rajin buat. Kemudian bila kita dapat bila kita dapat harta tadi, kita banyak tak buat benda tu. Jadi antara yang Ustazah boleh cadangkan adalah kita buat mutaba'ah amal ataupun kita buat list kita kan. Okey. Jadinya kita boleh lagi satu, jadi saya tak nampak soalan dia kan. Jadi macam jadi macam tak terfokus sebab dengan line ni kan, line putus-putus. Okey, minta maaf. Okey. Jadinya yang pertama yang kemudiannya kita lihat perhubungan kita dengan Allah, dengan Al-Quran macam mana. Kalau kita tak nak lalai, kita buat sendiri kita punya jadual. Okey, dan waktu sekian-sekian lepas subuh aku mesti baca Al-Quran. Okey, kemudian sebelum tidur aku adakan masa untuk al-mu. Jadi perkara-perkara itu mengurangkan kita daripada terleka dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Jadi kita perlu ada sendiri untuk kita plan dalam kehidupan kita tu, apa dalam harian tu aku nak buat yang perkara-perkara mendekatkan aku kepada Allah, mendekatkan aku kepada Al-Quran. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa bacaan Al-Quran walaupun satu hari. InsyaAllah orang yang memulakan bacaan Al-Quran pada waktu pagi, InsyaAllah kita akan rasakan keberkatannya sepanjang waktu hari itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah, dan kita ada masa sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan ya. Satu, ada soalan berkaitan dengan umur. Adakah umur yang meningkat sehingga melahirkan perasaan sombong, aku ni lebih tua, aku lebih makan garam, pun termasuk dalam kategori ayat Alhaakumut Takatsur? Yang tu secara peribadi saya tidak pasti, wallahu a'lam. Kemudian soalan tentang buku banyak-banyak ni tapi tak baca ni macam mana? Ya, itu terima kasih banyak soalan tu memang kena, tapi walhamdulillah dalam minggu ni kami dalam proses membersihkan rumah lepas nikmat hujan hari tu. Jadi hampir 4/5 buku-buku yang ada di rumah saya ni semuanya dipindahkan ke office isteri. Hanya tinggal buku-buku yang memang saya nak buat rujukan dan juga kajian. Rujukan, kajian dan bacaan. Jadi buku ni dia, kalau macam kami kitab Arab ni, bukan semua kami mampu nak baca ya. Tapi ada buku yang mana kita buat rujukan. Ada buku yang mana kita baca. Jadi sebagaimana kita manfaatkan insya-Allah, yang kita bimbang ialah betul kita sekadar beli dan kita tak baca. Rujukan pun tidak. Yang tu kita memang cukup bimbang. Terima kasih atas soalan tu. Benar-benar menjentik perasaan saya pun. Dan izinkan saya untuk kongsi satu benda. Ustazah ini sebelum saya nak ni, Ustazah ada apa-apa ke sebelum saya nak buat penutup? Tak ada. Okey, barakallahu fikum.
Okey, saya nak kongsikan satu benda yang biasa saya kongsikan dengan, mungkin dah ada yang dengar di sini, tapi tak apa, saya ulang. Okey, kalau ayat hafizu ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Ayat hafizu ala salawati was salatin wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Okey, ayat ini dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan merupakan ayat pertama yang bermula huruf ha dalam Al-Quran. Ya, huruf ha yang pertama dalam Al-Quran ayat inilah hafizu. Kalau tak percaya tuan-tuan dan puan-puan boleh cek balik bermula suratul Fatihah sampailah ayat 237, ada tak mana-mana ayat mula dengan ha? Tidak ada, ya. Inilah ayat yang pertama yang bermaksud peliharalah solat dan juga solatul wusta dan kerjakan kerana Allah dengan penuh ketekunan. Okey, satu. Dan kemudiannya ini merupakan ayat yang pertama tuan-tuan yang bermula dengan huruf ha. Tapi dia ada juga, apakah ayat terakhir dalam Al-Quran mula dengan ha? Ayat yang Ustazah ini bahas tadi. Hatta zurtumul maqabir. Inilah ayat terakhir dalam Al-Quran yang bermula huruf ha. Hatta zurtumul maqabir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa kaitannya ayat 238 suratul Baqarah dengan ayat 2 surah At-Takasur? Jawapannya ialah antaranya dia ada beberapa jawapan. Ada beberapa perkaitan ataupun munasabah dia. Tapi antaranya ialah peliharalah salat, jagalah salat, kerjakan kerana Allah dengan penuh ketekunan sampailah kita mati. Ya, hatta zurtumul maqabir, sehingga kita masuk ke dalam kubur, yakni kita jagalah salat sampailah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi dan filosofi di sebalik ayat itu masih panjang. Itu hanya sedikit cebisan yang saya nak kongsikan. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengambil kesempatan mewakili Fakih Synergize untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan ke program kami. Okey, ini program dia. Program Tadabbur Al-Quran secara Tadabbur Al-Quran bersijil. Ini modul pertama yang kami perkenalkan. Ya, ini modul pertama yang kami perkenalkan dan ini merupakan kelas tadabbur bersijil pertama yang diadakan oleh Fakih, iaitu perumpamaan dalam Al-Quran. Kita ada 10 kali kelas selama 3 bulan, bermula 12 Januari sampailah 16 Mac. Jadi ini dia punya maklumat dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bayar sekaligus 120 dan sesiapa sahaja ada masalah kewangan di peringkat kami Fakih Synergize, kami sentiasa memberikan ruang. Siapa ada masalah kewangan, hubungi sahaja pihak kami. Kita boleh berikan harga diskaun sampai 100%. Bukan kami cari penaja, tak ada. Kami tak cari penaja. Tapi sesiapa yang memang nak belajar tapi kerja suri rumah sebagai contoh, suami pun tidaklah pendapatan tinggi, bagi tahu je kami, kita akan bagi diskaun boleh sampai 100% atas perbincangan. Dan memang penggerak kami tidak akan berkira dalam bab ini, bukan nak cek lah betul ke puan ni tak kerja sebagai contoh. Tak ada. Maklumkan saja, minta maaf Ustaz Ahmad, saya tak ada duit, boleh tak saya nak join percuma? InsyaAllah kita bagi percuma. Yuran hanya dikenakan untuk orang yang ada duit sahaja. Orang yang tidak ada duit, orang yang ada masalah duit, bukan tak ada duit, tapi masalah duit, maklumkan insyaAllah kita berikan secara percuma. Nanti link untuk mendapatkan program ini akan dikongsikan dalam grup nanti. Okey, malam esok kita akan sambung lagi mensyarahkan ayat tentang berbakti kepada ibu bapa dalam suratul Isra. InsyaAllah nanti kami berikan link dalam Zoom nanti, link Zoom dalam grup WhatsApp nanti. Okey, terberhenti di sini. Jazakumullah khairan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semoga Allah merahmati. Dan barakallahu fikum, jazakumullah khairan pada ustazah ini. Semoga Allah memberikan kebaikan pada ustazah dan cahaya mata yang baru menjengah dunia dalam beberapa bulan yang lepas. Semoga jadi permata kepada kita semua insya-Allah. Okey, assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz dan jazakillah khair Ustazah.